Episode ketiga, Keychain yang berdebu. Aina melangkah masuk ke bangunan syarikat teknologi otomotif itu dengan baik kerja yang terasa ringan karena harapan. Rekomendasi pensyarahnya membuka pintu yang selama ini dia impikan. Kerja yang menghubungkan tangan yang mahir dengan peluang sebenar. Hari pertama, dia disambut senyuman mesra staf lama, bunyi alat di bengkel, dan aroma minyak yang sudah menjadi sebahagian dari hidupnya. Aina tahu, inilah peluang untuk membuktikan dirinya. Sarah masih berkelana. Beberapa temu duga tidak membuahkan hasil. Beberapa email hanya berakhir tanpa jawaban. Ketika Aina tahu sahabatnya masih menganggur, dia tidak berpikir panjang. Sarah, Cube hantar resume kau ke syarikat aku. Ada jawatan kosong di departemen IT. Aku yakin kau boleh, kata Aina suatu petang di bawah pokok taman, suara lembut seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, mereka berkongsi bumbung yang sama, tetapi bukan meja yang sama. Sarah di bahagian pembangunan sistem diagnostik, Aina di bengkel servis, di mana tangan dan alat berbicara lebih kuat daripada slide pembentangan. Pada mulanya, semuanya indah. Makan tengah hari bersama di pantry, berkongsi cerita tugasan, ketawa kecil tentang pelanggan yang cerewet. Kenangan buayan dan keychain planet masih menjadi bahan gurau yang menghangatkan hari. Namun dunia pekerjaan membawa ukuran yang lain. Tahun pertama berlalu, syarikat mengumumkan bonus tahunan. Sarah menerima jumlah yang lumayan. Proyek aplikasinya berjaya meningkatkan reputasi syarikat. Klien memuji, angka jualan melonjak. Aina pula menerima sedikit, karena kerja bengkel dianggap rutin walaupun tanpa ketelitian tangannya, sistem itu tidak akan berfungsi. Di pantry, Aina menghulurkan senyum yang Cuba menutup rasa. Tahniah, Sarah, bonus kau mesti besar kan? Suaranya tenang. Sarah tersenyum, sedikit kekok. Alhamdulillah, rezeki. Aku pun tak sangka sebanyak itu. Aina mengangguk. Di dalam hatinya, suara kecil berbisik, aku pun kerja keras. Tapi kenapa tak dihargai sama? Suara itu tidak besar, tetapi ia mulai menabur benih. Tahun berganti, Sarah dinaikkan pangkat menjadi ketua eksekutif proyek kecil. Gajinya meningkat, dia membeli kereta baru, berpakaian lebih kemas dan cantik, langkahnya sedikit lebih yakin. Aina masih di posisi yang sama, gaji statik, rutin yang sama. Suatu pagi, Aina memuji sambil menahan rasa, cantik baju kau, Sarah. Kereta baru tuh memang sesuai dengan kau. Sarah ketawa kecil, Cuba meringankan suasana. Terima kasih, Ain. Kau pun nanti mesti boleh beli kereta sendiri. Aina hanya mengangguk. Iri yang tersembunyi mulai menebal seperti kabus pagi. Tidak menakutkan pada mulanya, tetapi cukup untuk mengaburkan pemandangan. Perlahan-lahan, mereka tidak lagi makan berdua di pantry. Sarah lebih sering keluar makan bersama kumpulan IT yang bercakap tentang hackathon dan conference. Aina bersama rakan bengkel yang berkongsi cerita pelanggan dan teknik. Hangout teammate menjadi alasan yang mudah. Nostalgia cendol dan perlombaan basikal yang dulu mengikat mereka kini semakin kabur. Suatu hari, pemilik syarikat yang uzur mengumumkan persaraan. Tempatnya akan digantikan oleh anak lelakinya, Tuan Harris Zulkifli, awal 30-an, bujang, tampan, lulusan University of Melbourne, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri otomotif global. Berita itu seperti angin baru. Wajahnya yang tenang dan cara bicaranya segera menjadi perbualan. Sarah melihat peluang, Aina melihat cabaran. Di dalam diri mereka, sesuatu yang lebih daripada logik kerja mulai berbisik, keinginan untuk dilihat, untuk diiktiraf, untuk menjadi pilihan. Di saat itu, tubuh badan mereka juga memberi isyarat. Hormon yang mengatur motivasi dan daya saing, seperti testosteron dan estradiol, turut memainkan peranan dalam menaikkan naluri bersaing antara dua wanita bujang yang sama jantina demi menarik perhatian seorang lelaki yang baru muncul dalam hidup mereka. Mereka mulai bersaing secara halus. Sarah menonjolkan idea teknologi yang segar, menjemput ketua baru ke demo aplikasi,
menyiapkan slide pembentangan yang rapi. Aina pula memastikan setiap kereta pelanggan diservis sempurna. Ketika ketua itu melawat bengkel, berdiri di sisi engine sambil menerangkan butiran teknikal dengan penuh keyakinan. Mereka berlumba-lumba menghantar laporan paling lengkap, memberi cadangan paling bernas, bahkan berpakaian lebih kemas setiap kali mesyuarat. Di satu mesyuarat, Sarah berdiri di hadapan screen, suara tenang, jari menuding pada graf yang menaik. Ketua baru mengangguk, memberi pujian yang membuatkan beberapa orang bertepuk. Aina duduk di meja belakang, melihat dari jauh. Di dalam, sesuatu mengeras. Malam itu, di pancu yang sunyi selepas waktu pejabat, Aina memecah keheningan. Kau nampak seronok bila semua puji kau, katanya, suaranya dingin tetapi terkawal. Sarah terkejut, Cube menahan air mata. Aku tak minta pujian itu. Aku kerja keras. Tolong kenang budi sikit. Kalau bukan karena aku, kau mungkin masih menganggur sehingga sekarang, balas Aina, nada tajam. Dua sahabat yang pernah berkongsi buayan kini berkongsi persaingan. Mereka tidak lagi menjadi diri sendiri. Perhatian seorang lelaki telah menjadi medan ujian. Benih cemburu yang dulu halus kini tumbuh menjadi dinding yang memisahkan. Permainan kotor. Di luar waktu pejabat, persaingan itu beralih menjadi permainan halus. Sarah menghantar email rasmi kepada ketua baru. Ada seminar integrasi sistem hujung minggu ini. Saya ada slide demo kecil. Harap bos sudi hadir. Nada email itu profesional, tetapi niatnya lebih pribadi. Aina pula menghantar message ringkas. Bos, saya sedang restorasi kereta klasik untuk proyek service premium. Kalau bos free hujung minggu, boleh singgah. Banyak perkara teknikal nak tunjuk. Kedua-dua jemputan itu nampak rasmi. Kedua-duanya menyimpan maksud yang sama. Mau berdua-duaan dengan Tuan Harris. Malam seminar, Sarah berdiri di hadapan screen, suara tenang, jari menuding pada slide. Tuan Harris datang, duduk di barisan hadapan, memberi tumpuan. Selepas sesi, Sarah mengajak Tuan Harris minum kopi dengan alasan ingin berbincang mengenai visi syarikat. Aina, yang kebetulan berada di situ, melihat mereka dari jauh. Hatinya berdebar, tetapi dia tersenyum dan meneguk kopi. Cuba menutup rasa yang menggelegak. Beberapa minggu kemudian, Aina menjemput Tuan Harris ke bengkel baru pada hujung minggu di mana-mana tiada staf lain yang hadir kecuali seorang dua. Di bawah lampu bengkel modern itu, dia menunjukkan cara menukar karburator, menjelaskan hal-hal kecil yang hanya juru teknik faham. Encik Harris mendengar dengan minat, mengangguk, memberi pujian yang membuat Aina tersipu. Permainan itu menjadi lebih licik. Mereka mencipta alasan yang nampak profesional untuk mengajak ketua keluar berdua-duaan. Lawatan kilang, sesi maklum balas prototipe, acara CSR yang memerlukan wakil jabatan. Kadang-kadang mereka menjemput ketua melalui saluran rasmi. Kadang-kadang melalui message pribadi. Ketika ketua memilih untuk hadir bersama salah seorang, yang lain akan tersenyum manis di hadapan. Tetapi di belakang pintu, rasa tersisi menggerogoti. Mereka mula bermain kotor secara halus. Sarah, dalam satu mesyuarat dalaman, membentangkan modul baru yang kononnya hasil kajian pribadinya. Idea itu sebenarnya pernah dibincangkan bersama Aina di luar waktu kerja. Cadangan integrasi antara sistem diagnostik dan prosedur servis bengkel. Sarah tidak menyebut Aina ketika pengurus memuji. Aina mendengar dari meja sebelah. Bibirnya mengeras, tetapi dia hanya mengangguk. Aina pula mula menyebarkan bisik-bisik kecil di kalangan staf bengkel. Kadang-kadang sistem tu ada bug. Kami kena double check manual juga. Nada itu seperti amaran profesional, tetapi ia menimbulkan keraguan terhadap kerja Sarah. Beberapa juru teknik mula memandang sistem dengan curiga. Beberapa pelanggan pula bertanya tentang kestabilan aplikasi. Sarah mendengar kabar itu, hatinya sakit, tetapi dia menafikannya di hadapan orang ramai. Mereka lupa janji kecil yang pernah diucap di bawah pokok taman. Selamanya, janji itu kini seperti nota lama di dalam buku,
tidak lagi dibaca. Kenangan Buayan, Basikal, dan Keicain Planet menjadi bahan perbandingan dan pertandingan. Siapa lebih berjaya? Siapa lebih dilihat? Kebodohan mereka nyata. Dua wanita yang pernah berkongsi impian kini menukar nilai persahabatan dengan ukuran perhatian seorang lelaki yang tidak pernah menabur janji. Bersambung ke episode yang akan datang.